Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu secara langsung melalui FB Live Pusat Islam UPM. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana kita masih lagi berada pada 10 yang terakhir Ramadan dan tak sampai seminggu lagi kita akan menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kuliah kita, kuliah online kita akan membicarakan tentang sunnah dan adat dalam menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Jadi dialu-alukan kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memberi sebarang komen pada ruang komen yang ada itu, sama ada nak bagi apa-apa komen ataupun nak bertanya soalan. Apa-apa soalan, kita buka ruang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau mempunyai apa-apa soalan, boleh diajukan pada ruang komen yang ada, ataupun nak komen apa-apa pun bolehlah, supaya saya tidak keseorangan bercakap di sini. Jadi kurang-kurangnya bolehlah juga lihat apakah feedback yang datang daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni dah ada feedback ni, alhamdulillah, daripada Az-Zahra, Nur Haznita, Nur Hisham, Nur Azizah, Tiazra, Malik Fadhil bin Abu Bakar, Najmuddin Zakaria. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salam pada saya jawablah. Baik, tuan-tuan, dan begitu juga kalau sesiapa yang nak update dia dari mana-mana pun boleh. Sekurang-kurangnya kita tahu anda dari mana, dari Serdang juga ke, dekat UPM ke, ataupun masih lagi duduk di kampung ke, duduk di Johor ke, duduk di Sabah, Sarawak ke, atau di mana-mana saja anda berada. Yang pentingnya kita doakan kita diberi kesihatan yang baik, terutama pada 10 yang terakhir Ramadan ini, untuk kita melipat gandakan usaha kita untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat bernilai pada 10 terakhir Ramadan, iaitu yang disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu beribadah padanya digandakan pahala yang sangat banyak oleh Allah Taala. Laila Fazila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetapi pada pagi ini kita tak nak bicarakan tentang Lailatul Qadar, sebab saya percaya dah ramai dah bicarakan tentang perkara tersebut. Tajuk yang diberi kepada saya Aidil Fitri. Tak sabar nak raya ni kan. Tapi apapun kita nak bincang dalam konteks hukum syarak, supaya bila mana kita sambut Aidil Fitri itu, kita masih lagi berada dalam suasana pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Ramadan yang kita lalui ini menjadi satu impak yang sangat positif dalam kehidupan kita, terutama semasa kita menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Baik, Nurul Syamsina Faizah Zakaria, waalaikumsalam, ya, yang turut juga mengikuti kita pada pagi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Cik Om Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Jadi saya nak terus kepada perbincangan, dan saya sebut tadi bahawa kalau tuan-tuan ada soalan, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk pun boleh untuk anda sama-sama berkongsi. Kalau nak bertanya soalan apa-apa juga, kita open seluas-luasnya. Jadi anda boleh type pada ruang yang ada itu apa-apa yang menjadi suatu kemusykilan. Baik, sebelum itu tuan-tuan, saya nak bincang tentang Aidul Fitri. Bila tajuk kita tentang menyambut Aidil Fitri ni, pertama sekali kita nak faham apa itu Aidul Fitri. Aid maksud dia kembali. Al-Fitri ada dua maksud. Yang pertama berbuka. Iftar, buka. Kembali berbuka setelah kita berpuasa Ramadan. Dan Al-Fitri juga bermaksud fitrah. Kembali kepada fitrah. Apa maksud kembali kepada fitrah? Maksud fitrah tu apa? Fitrah ni maksud dia suci, bersih. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tu maksud dia lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa abawahu an yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ibu bapanya lah yang akan mencorak anak tersebut, sama ada nak jadi Yahudi ke, nak jadi Nasrani ke, nak jadi Majusi ke. Maka hadis ni kata kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tu apa? Suci, bersih, tak ada dosa. Jadi maknanya bila kita sebut Aidil Fitri, tuan-tuan, kita nak betul-betul kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah, suci dan bersih. Sebab apa suci dan bersih? Setelah kita melalui satu bulan Ramadan Al-Mubarak dengan penuh ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Jadi bila mana Ramadan itu kita dapat ketakwaan, kita sambut Aidil Fitri, kita kembali kepada fitrah. Fitrah, bersih, suci insya-Allah. Dan apakah adab-adab untuk kita menyambut Aidil Fitri? Adab ataupun adat. Dua benda berbeza. Adab dan juga adat. Ini kita nak bincang. Tambah-tambah dalam suasana PKP ni. PKPB sekarang ni. PKPB. Tetapi dalam apa juga situasi, raya tetap raya. Satu Syawal tetap akan datang. Kita tetap akan sambut Aidil Fitri. Kita tetap akan solat raya Aidil Fitri. Kita tetap akan dengar khutbah. Tetapi bagaimana? Itu suasana dia berbeza. Asalkan kita dapat mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Barulah benar-benar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, tuan-tuan. Baik, itu yang kita akan bincangkan. Sebelum itu, baik. Rozlita, Aja, Nur Hisham, Muhammad Rahaizat, Aida Manaf, Az-Zahra. Okey, itu antara mereka yang mengikuti kita pagi ini. Baik, serak sikit suara pagi ni. Baru pagi tadi dah ada program dengan Jabatan Mufti Negeri Perak. Kalau siapa-siapa nak mengikuti program saya dengan Jabatan Mufti Negeri Perak, kita membicarakan tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam, tafsir ayat hukum. Jadi boleh mengikuti FB live di Jabatan Mufti Negeri Perak setiap hari pukul 7 sampai pukul 8. Saya baru habis kuliah tadi pukul 7 sampai pukul 8. Jadi siapa-siapa bolehlah untuk mengikuti kita bincang tafsir ayat hukum. Dan kita memanglah bulan Ramadan ini dipanggil Syahrul Quran, bulan Quran. Jadi kita nak supaya kita faham Quran, itu sangat-sangat penting, tuan-tuan. Jadi amat malang kalaulah kita duk baca Quran bertahun dah tapi kita tak faham. Dalam Quran ni ada ayat hukum, ada ayat kisah, ada ayat teladan, ada pelbagai, ada ayat tauhid, ada ayat akhlak dan pelbagai lagi yang kita perlu faham untuk kita melaksanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau boleh sekarang ni kita kempen satu rumah satu tafsir. Setiap rumah kena ada tafsir. Jadi kalau tuan-tuan yang belum ada tafsir Quran, ada, saya boleh tunjukkan satu tafsir yang tafsir bahasa Melayu lah, nak bahasa Arab nak rujuk tak boleh kan.
Saya lebih prefer bahasa Arab, tapi ialah kadang-kadang kita tak nak rujuk. Jadi kalau siapa-siapa nak rujuk tafsir dalam bahasa Melayu, ada satu yang menarik juga, tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Ni orang Melayu betul, orang Padang, Sumatera. Dan saya juga banyak merujuk tafsir dia, agak menarik tuan-tuan. Sebab dia orang Melayu ni banyak isu-isu yang dikaitkan juga dengan isu-isu kemelayuan, apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang penting kita faham tafsir Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau sesiapa yang nak mendapatkan kitab tersebut, sekarang ni ada promosi sebenar Ramadan 2-3 hari lagi lah, sebenar 10 yang terakhir ni. Ada promosi sempena bulan Ramadan ni. Dia punya 30 juzuk, 30 juzuk dengan harga yang sangat-sangat, bagi saya berbaloi sangat-sangat. Jadi kalau siapa yang nak maklumat gitu, boleh hubungi saya lah, WhatsApp saya. Nombor telefon saya 019 324 1364. Itu saya sebut nombor telefon saya 019 324 1364. Siapa-siapa yang nak dapatkan kitab tafsir tersebut, boleh hubungi saya, WhatsApp pada saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan caranya untuk dapatkan dengan promosi sebenar. Ada promosi sebenar Ramadan ni. Yang pentingnya bagi saya, kita dapat memahami ayat Al-Quran itu dengan baik. Itu yang paling penting sekali, supaya kita dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, baik Alif Mursyid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maran Pahang clear, Alhamdulillah daripada Pahang ya. Meron Wan penuh jadah Ustaz hari ni ya. Razal Rushdi, Assalamualaikum, sedang mengikuti Ustaz. Terima kasih. Maz Mazli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita. Kita nak sebut tentang sunnah, sambut raya, sambut Aidil Fitri. Baik, yang pertamanya, bila masuk malam raya, satu benda yang kita jangan lupa adalah kita bertakbir. Bertakbir. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Baik. Jadi Kak Fauziah siap tulis nombor telefon saya situ lagi untuk mendapatkan kitab tafsir dengan harga promosi, hubungi Ustaz di talian. Okey, boleh hubungi saya ya. WhatsApp-nya, tayang telefon, WhatsApp-nya. Kan telefon terlarang nak mengangkatnya. WhatsApp insya-Allah kita bagi tahu jalan-jalan macam mana nak dapatkan dengan harga promosi bulan Ramadan ni. Yang pentingnya harga tu satu perkara lah, yang pentingnya kita nak satu rumah satu tafsir sekurang-kurangnya, kita boleh faham Al-Quran. Itu yang paling penting. Baik, Assalamualaikum Ustaz, boleh bagi panduan solat Aidil Fitri di rumah secara jemaah? Ni kita nak cerita ni, sabar sekejap. Kita nak cerita satu-satu apa perlu kita buat bila sambut Aidil Fitri dalam keadaan PKPB ni. Baik, yang pertama saya sebut tadi takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kata Allah, hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan petunjuk yang Allah bagi kepada kamu. Moga-moga kamu bersyukur. Jadi kita masuk saja malam raya tu, maghrib saja, kita memperbanyakkan takbir. Sampai bila? Sampai esoklah, sampai kita solat raya. Tak kisahlah kita nak takbir lepas solat ke, kita nak takbir waktu bila ke, di rumah lah ni ramai duduk rumah. Kita takbir biar bergema rumah dengan takbir raya. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan takbir sedih-sedih lah tahun ni, walaupun nampak tak boleh balik kampung kan. Tak apa, sebab bila kita takbir ni kita membesarkan Allah, kita nak semangat, jangan sedih-sedih. Walaupun kadang kita punya rhythm takbir tu sedih sikit, tak apa. Tapi jangan menjadikan ia lebih sedih. Kan? Sebab tu Arab dia takbir raya lain tuan-tuan. Arab takbir raya dia lebih semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Dia punya rhythm dia macam tu. Arab yang takbir. Kita takbir ni sikit, sentimental sikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Menangis air mata sebab apa? Sebab tak boleh balik kampung tahun ni. Sedih tuan. Lepas tu jangan sedih.
Kalau nak guna lagu apa, nak guna rhythm ataupun rentak itu pun bagi semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jangan nada sedih sangat, jangan. Kalau ikut Arab lagilah okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Dia lebih semangat. Jadi apa pun tuan-tuan, tak ada masalah. Yang penting kita memperbanyakkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam raya. Okey, malam raya. Tuan-tuan, Abdul Hakim, Assalamualaikum Ustaz. Okey, sebut tadi Angkashah Azman, Mesir clear. Alhamdulillah, tu dia. Siaran kita dituntun sampai ke Mesir tu. Okey, clear Mesir pukul berapa sekarang ya? Mungkin di awal pagi kan? Di awal pagi. Alhamdulillah Syahri Nizam, alhamdulillah dapat tuntun pagi ni. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian. Jadi kita memperbanyakkan takbir. Nak takbir ramai-ramai okeylah di rumah kita. Dengan anak beranak kan? Perbanyakkan takbir. Bahkan malam raya pula kita boleh teruskan qiyamul lail sebagaimana yang kita buat malam-malam Ramadan ni. Jangan malam raya kita tinggalkan terus. Qiyamul lail itu merupakan sunnah tuan-tuan, qiyamul lail itu. Dan Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa antara malam yang mustajab doa adalah malam raya. Itu antara kata-kata Imam Syafi'i yang menunjukkan kepada kita jangan kita berhenti berdoa dan terus berdoa insya-Allah. Dan satu perkara yang merupakan sunnah yang wajib. Apa sunnah yang wajib? Zakat fitrah. Jangan lupa tuan. Bagi mereka yang tak bayar lagi, malam raya nak kena cepat-cepat bayarlah. Tapi hari ni tak apa. Boleh transfer online. Ada orang kata kat saya, Ustaz nak akad macam mana nak akad? Dia tak perlu akad. Dia niat saja. Biasa kita bayar ke Amil sebelum ni, kita ada akad, kita bersalam-salaman, itu nak bagi cantik. Tapi sebenarnya, niat sudah memadai. Kita niat, kita transfer online pun sudah okey. Yang penting jangan lupa. Zakat fitrah itu mesti dilaksanakan. Bagi mereka yang berkemampuan. Sebab ada orang tanya saya, baru datang soalan. Semalam saya rasa, soalan dia kata, Ustaz, dia ni OKU. Dan dia ni susah. Isteri pun tak kerja. Dia harap dia lah, kita kata, ke pagi makan pagi, ke petang makan petang. Nak bayar zakat macam mana? Kalau dia tak mampu, tak apa. Dimaafkan. Digugurkan kewajipan daripada orang yang tidak mampu. Jadi, sebenarnya zakat itu dikeluarkan daripada orang yang mampu untuk diberi kepada yang tak mampu. Jadi, dia asnaf, dia layak menerima zakat itu daripada orang lain, insya-Allah. Jadi, jangan risaulah bagi orang yang tidak berkemampuan. Tetapi kalau mampu, memang ramai pun yang mampu, maka berkewajipan untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi biasanya zakat fitrah ni insya-Allah biasanya orang ingat. Yang orang tak ingat ni zakat pendapatan, zakat harta, zakat simpanan. Itu orang lupa. Orang tak ingat. Zakat fitrah insya-Allah orang ingat. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan raya. Ni nak raya kena bayar zakat kan. Jadi bayarlah. Ada orang tanya saya juga. Dia kata, Ustaz, ayah dia baru meninggal dalam bulan Ramadan ni. Macam mana kena zakat tak? Tak kena. Sebab zakat fitrah ni dia hidup 2 bulan. Hidup Ramadan dan hidup Syawal. Kalau anak yang lahir, katakan dia lahir pukul 7 petang. Hari terakhir Ramadan. Tak maghrib lagi. Pukul 7 petang. Lepas tu sekejap, setengah jam maghrib. Atau 20 minit maghrib. Lepas tu setengah jam lepas tu dia meninggal. Jadi dia hidup sedikit pada bulan Ramadan. Hidup sedikit pada bulan Syawal. Maka di situlah dia dikenakan zakat. Siapa nak bayar? Waris dia lah. Dia kena zakat fitrah. Tetapi kalau orang yang dia lahir pada pagi Syawal, anda tak kena zakat. Sebab apa? Sebab dia tak hidup dalam Ramadan. Ataupun orang meninggal dalam bulan Ramadan, dia tak kena zakat. Bagaimana kau dah bayar dah? Bayar dah, tak apalah. Tak ada masalah. Tapi kita kata kewajipan hak wajib tu, dia tak wajib dikenakan zakat. Sebab apa? Sebab zakat fitrah ini untuk orang yang hidup bulan Ramadan dan hidup bulan Syawal. Jadi maknanya kalau kita bila malam raya ni confirm wajib. Sekarang ni tak tahu wajib tak lagi. Tengoklah kalau hidup lagi kan. Tapi mana tahu kalau dia meninggal, maka dia tak kena zakat. Tetapi malam raya for sure dah kita dah hidup malam raya, maknanya kita dah masuk Syawal, maka wajib zakat fitrah kita laksanakan. Jadi tuan-tuan, baik, itu antara isu sunnah ni kita sebut zakat fitrah, okey. Yang keduanya apa tadi? Qiyamul lail, kita teruskan. Yang ketiga ni apa tadi? Doa. Yang keempat apa tadi? Takbir. Takbir. Kita banyak takbir. Dan takbir dalam raya puasa ni dia sekejap je. Malam raya sampailah kita solat raya dah berhenti.
Lepas sembahyang raya jangan duk takbir lagi. Lepas Zuhur satu Syawal jangan duk takbir lagi, tak sunat dah. Berbeza dengan takbir raya Idul Adha, lebih lama. Bukan setiap solat tu start 9 Zulhijjah tu sebelum raya dah takbir dah. Setiap solat start lepas subuh. Itu takbir yang bagi takbir muqayyad, takbir yang dibuat selepas daripada solat. Lepas subuh 9 Zulhijjah tu sebelum raya dah sunat dah takbir raya. Lepas Zuhur, lepas Asar, lepas Maghrib, of course lah malam raya kan. Sampailah 10, 11, 12, 13 sampai waktu lepas Asar 13 Zulhijjah. Itu solat Idul Adha yang disebut sebagai itu raya Idul Adha yang disebut sebagai takbir muqayyad yang dilakukan selepas daripada solat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka dengan sebab itu pastikan kita membezakan di antara takbir raya puasa, raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha lebih lama, Idul Fitri sekejap je. Maka sekejap ni kita kena ambil kesempatan sungguh-sungguh untuk kita memperbanyakkan takbir. Kita banyakkan takbir. Okey, Zainab Abdul Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi maknanya kita memperbanyakkan takbir semasa malam raya. Seterusnya apa? Baik. Kita mandi, sunat mandi. Walaupun tahun ni tak pergi masjid, tak pergi surau. Kita solat di rumah. Walaupun kita solat raya di rumah, kita tetap disunatkan untuk mandi. Mandi air raya, sunat air raya. Mandi sunat air raya ni tuan-tuan, dia start waktu tengah malam tu dah boleh dah. Katakan pukul 1 pagi, 2 pagi kita mandi, kita niat sunat air raya tu sudah boleh dah masuk dah. Dia bukan lepas subuh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab solat raya ni dibeza dengan solat Jumaat. Kalau subuhnya memang lepas subuh baru start mandi tu. Tetapi kalau solat raya ni tengah malam tu boleh dah. Sebab dia punya solat tu awal. Kalau dulu kita solat di masjid surau, 8.30 kita solat dah. Kalau dia nak 15 orang pula, kalau nak mandi pagi tu lepas subuh baru nak mandi, tu dia punya beratur kan. Punya 8 jam tak sempat. Jadi ada hikmah dia. Waktu malam tu kita boleh dah. Tengah malam maknanya separuh kedua malam tu kita dah boleh dah. Sebelum subuh pukul 4 pagi nak mandi, segar badan sikit, niat. Yang penting niat tu dapat pahala tuan-tuan. Kita mandi sempena hari raya. Itu adalah sunat. Kemudian biasanya kita mengucapkan selamat hari raya. Hari ni ramailah orang akan ucap selamat raya ni. Kerana nak berjumpa tak boleh, kita akan ucap melalui online, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui pelbagai lagi medium-medium kita ucap, tak ada masalah. Boleh call, video call, telefon dan pelbagai lagi yang kita boleh buat. Biasa kita ucap selamat raya maaf zahir batin. Okey, boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau kita merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila pada hari raya mereka bertemu di antara satu sama lain, mereka akan menyatakan taqabbalallahu minni wa minka, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi itu juga kita boleh amalkan. Kita tambah sikit lagi tuan-tuan. Di samping kita ucap selamat raya maaf zahir batin, kita tambah taqabbalallah minna wa minkum. Moga Allah menerima daripada kami dan daripada kamu. Terima apa? Terima segala amal ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi melayakkan kita untuk menyambut Idul Fitri Al-Mubarak dengan cara yang sunnah, dengan cara yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau bukan setakat kita berjumpa, sekarang ni kalau kita tak berjumpa, kita telefon ke ataupun bagaimana ke, kita sebut apa yang disebut oleh sahabat Nabi SAW. Apa dia tuan-tuan? Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minni wa minka. Boleh, dua-dua boleh. Kalau minni itu saya, taqabbalallah minni wa minka. Moga Allah menerima daripada aku, daripada awak. Tapi kalau taqabbalallah minna wa minkum, moga Allah menerima daripada kami, daripada kita semua, daripada kamu semua. Begitu. Dengan jamak. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian lepas kita mandi ni, kita nak solat. Tahun ni kita tak pergi masjid, tak pergi surau. Kalau pergi masjid, pergi surau ni, dia ada cara-cara dia pula. Tapi tak apa. Solat raya ni tetap boleh ditunaikan walau di mana saja kita berada. Di rumah kita, ya, kita tunai di rumah. Tahun ni oleh kerana ada larangan ataupun mungkin dihadkan bilangan tertentu saja untuk solat raya, 12 orang kan macam solat Jumaat, kan? Maka pada ketika itu kita buat di rumah. Okey.
buat di rumah. Tetapi sebelum kita solat itu, kita ambil sunnah Nabi SAW. Kan kita ambil sunnah Nabi SAW. Rogayah, Yasin, Assalamualaikum sahabat semua. Rustina, Assalamualaikum, Salam. Zainab, tulis Ustaz ucapan raya tadi. Nak tulis macam mana saya duduk ceramah ni. Saya guna handphone. Payah saya nak ceramah bagi apa, susah. Jadi siapa-siapa yang boleh tulis, sila tulis. Saya sebut sekali lagi. Ramai tu boleh tu. Dengar. Taqabbalallah minna wa minkum. Boleh tulis. Taqabbalallah minna wa minkum. Okey. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi ni bila pagi-pagi Aidil Fitri ni 1 Syawal, sebelum pergi solat raya, kan, sebelum tunai solat, Nabi akan menjamah makanan. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan bahawa hari tu tak boleh puasa. Warak macam mana pun tak boleh puasa, tuan. Jangan duk warak lah hari 1 Syawal. Oh, kononnya dia ni bagus sangat, aku kok mana pun aku nak puasa. Haram puasa, tuan. Haram puasa pada 1 Syawal. Tak boleh puasa. Tak seduk kira warak, tak warak lah, kena tahu hukum. Ni kadang-kadang nak warak tapi hukum tak tahu, tak boleh lah. Kan? Sebab apa? Sebab tidak boleh berpuasa pada 1 Syawal. Haram. Bahkan Nabi SAW menunjukkan kepada kita 1 Syawal tu Nabi menjamah makanan. Kurma. Nabi biasa ambil dalam bentuk ganjil. 1, 3. Kita pun macam tu lah juga. Kurma habis dah Ustaz, Ramadan tu makan. Ambil lah kuih apa sikit-sikit. Tapi jangan banyak sangat. Lagi nak dengar khutbah lagi lena kan. Jadi Kak Kufaizah tu tulis tu. Selamat Hari Raya taqabbalallahu minna wa minkum. Okey dah tu. Betul dah tu. Tulis kat Rumi kan. Okeylah. Boleh baca tu kan. Okey. Terima kasih Kak Kufaizah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian. Jadi makan dulu sebelum solat. Nabi SAW makan sikit. Sebab apa? Sebab nak menyatakan hari itulah Aidul Fitri, hari berbuka, tak boleh puasa. Biasanya kita bangun pagi mana makan. Kan? Makan batal puasa? Ada. Hari itu boleh makan. Bahkan sunat, tuan-tuan, untuk kita makan. Walaupun kita solat di rumah sekalipun, tapi kita sebut tadi, jangan makan banyak sangat. Nak makan banyak lepas solat raya. Makan sikit dulu, menunjukkan hari itu hari berbuka. Lepas daripada itu, barulah kita solat raya bersama keluarga. Baik, saya nak cerita solat raya bersama keluarga ni macam mana. Kan? Solat raya bersama keluarga. Sebelum tu, pakai pakaian yang cantik yang kita ada. Yang mana yang paling cantik yang kita ada lah. Bukan nak kena baru, tuan. Ni kadang-kadang Allah ni musim PKPB ni nak beli baju baru payah. Tak ada masalah. Bukan mesti baru, tapi dalam baju-baju, banyak-banyak baju kita ni mesti ada yang elok sikit pada yang lain. Maka kita pakai yang paling indah untuk membesarkan hari raya, menunjukkan kegembiraan, dan itu yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Tak salah tuan-tuan untuk kita pakai baju cantik-cantik, tak salah. Bahkan itu menunjukkan kegembiraan dan itu juga merupakan sunnah. Maka tuan-tuan, kita pakai baju cantik-cantik, insya-Allah. Yang mana kita ada, bukan mahal-mahal. Mahal tak tentu cantik dah. Kadang-kadang mahal saja tak cantik pun. Sebab bab cantik tak cantik ni dia atas pandangan mata orang berbeza. Ada orang baju murah lah, tapi nampak cantik kan. Ada orang tengok tak cantik, ada orang tengok cantik. Macam warna juga, orang tengok ada minat warna merah, ada minat warna hijau, ada minat warna biru, ada minat macam-macam warna. Kan? Kalau warna satu warna yang cantik, mana warna lain tak laku lah. Tapi semua warna cantik, mengikut mata masing-masing. Jadi mengikut mata kita, yang mana lebih indah, kita pakailah. Begitu, kita pakai cantik-cantik. Lepas tu, kita nak solat. Solat hari raya dan juga khutbah raya. Tuan-tuan. Baik, sebelum saya nak cerita bab solat raya dan khutbah raya ni. Tajuk kita sunnah dan adat kan. Saya sebut tadi sunnah. Yang sunnah saya sebut tadi semua sunnah kan. Adat ni saya tak bincang lagi ya. Sekejap lagi saya akan bincang adat yang berlaku. Cuma sebab ada dua topik kita tu, sunnah dan adat menyambut Aidil Fitri. Saya sebut sunnah dulu. Hak saya sebut ni, saya sebut tadi. Hak ni semua sunnah. Okey, semua sunnah. Okey. Solat raya tuan-tuan. Solat raya ni boleh diadakan berseorangan ataupun berjemaah. Dua-dua boleh. Biasanya kita buat berjemaah di masjid dan surau. Tetapi tahun ni tak boleh pergi masjid dan surau. Okey, kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah tuan-tuan, yang boleh pergi masjid pun terhad mungkin ada kan. Tengoklah macam mana keputusan nanti sebelum raya nanti kan.
diberi keputusan. Tetapi kok mana pun saya nampak memang tak ramai je lah, sikitnya lah. Mungkin 12 orang juga ke Allah Alam, paling banyak pun 30-40 je kan. Maka ramai ni ada-ada ni, okey duduk di rumah. Kita tunaikan solat raya di rumah. Kalau kita duduk seorang-seorang di rumah, kita solat bersendirian. Cuma bezanya kalau kita solat di rumah seorang-seorang, maka tak adalah khutbah. Khutbah raya tak ada. Takkan kita nak khutbah pada diri kita sendiri, duduk depan cermin. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Tunjuk cermin, tunjuk kita sendiri. Tak adalah khutbah. Kita cukup dengan solat saja. Tetapi kalau kita ada family, berjemaah di rumah, maka pada ketika itu ini peranan ketua keluarga, bukan setakat untuk solat raya, tetapi juga untuk berkhutbah. Ada tanya saya, Ustaz, tungkat tak ada, nak kena beli tungkat ke? Tak syarat pun khutbah pakai tungkat. Tak pakai tungkat pun tak apa, tak syarat. Tak syarat anda. Tak apa, lagi kita cerita bab khutbah. Nak cerita bab solat dulu. Solat raya ni sunat ditunaikan 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maknanya tak baca solat 2 rakaat macam biasa. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca Qul Ya. Rakaat kedua baca Fatihah, baca Qul Allah. Selesai, bagi salam, selesai 2 rakaat, habis. Itu sekurang-kurang solat raya. Tunai 2 rakaat biasa. Tetapi yang paling afdal, ada cara dia sebagaimana yang kita lakukan biasalah. Saya ulangkan balik. Masing-masing kena ada ilmu ni. Biasanya kita pergi kat masjid surau, kita ikut tu imamnya. Sekarang ni kita nak kena jadi imam. So kita kena tahu betul-betul. Niatlah hati kita. Niatlah hati aku salat Aidil Fitri, sunat Aidil Fitri, jadi imam atau jadi makmum kerana Allah Ta'ala. Ingat kat Melayu tak apalah, hati ni lah hati. Bukan mesti nak lafaz kan. Ingatlah hati kita nak salat sunat Aidil Fitri, 2 rakaat ikut imam. Ataupun jadi imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Okey, habis doa iftitah, kita pun takbir 7 kali. Macam mana? Allahu Akbar sekali. Lepas takbir tu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca tasbih. Okey. Sekali. 2 kali. Allahu Akbar. Baca pula subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Takbir pula Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu 3 kali dah. 4 kali baca lagi, 5 kali baca lagi, 6 kali baca tasbih lagi, kemudian kali ke-7 Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus baca Fatihah. Maknanya tasbih tadi baca 6 kali je. Kita takbir 7 kali, tasbih baca 6 kali je. Sebab lepas takbir yang terakhir, kita terus baca Fatihah. Baca Fatihah. Okey. Lepas Fatihah, bacalah surah. Inna a'tayna, kita tak ingat kan? Qul huwallah tak ingat. Bacalah apa-apa surah pun. Hari tu kita dah test dah waktu tarawih kan? Sebulan tarawih kita ni tuan-tuan. Kita dah belajar dah jadi imam kan? Alhamdulillah dah settle lah bab bacaan itu. Kemudian rokok, sujud, antara 2 sujud pula, bangun untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar, rakaat kedua. Okey, berdiri elok ni. Takbir pula 5 kali. Takbir 5 kali. Allahu Akbar. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Baca lagi subhanallah alhamdulillah. Kan? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak? Jadi 5 kali angkat tangan tu, baca tasbih 4 kali aja. Sebab apa? Sebab takbir kelima itu kita terus baca Fatihah. Okey, clear tak? Faham tak? Lepas baca Fatihah, bacalah surah macam biasalah. Kan surah An-Nas kan? Lepas tu rokok, sujud, duduk antara sujud pula. Lepas tu baca tahiyat, bagi salam. Selesailah solat raya kita. Ustaz, macam mana masuk-masuk tu Allahu Akbar, terlupa terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlupa nak takbir. Tidak ada masalah. Kita bagi tahu dah tadi, sekurang-kurang solat raya ni solat 2 rakaat macam biasa. Kalau kita terlupa takbir 7 kali itu, tak apa. Jangan kita duk makmum pula belakang tu. Kan, anak dia anak sulung. Subhanallah, betul ayah dia. Ayah dia gelabah dah. Johnny, subhanallah kat mana silap aku ni. Nak perbetulkan takbir. Tak boleh betul. Benda tu benda sunat ya.
Terlepas dah, tak perlu patah balik dah. Kan terus baca Fatihah terus sajalah. Mana nak tahu gabra tuan-tuan. Bukan selalu buat ni. Kan. Memang orang tak jadi imam dia tak tahulah, jadi imam dia tahu lagi gabra. Rasa macam anak pinak sendiri bukan gabra. Ya, dia rasa juga kelang kabut juga tu. Kelang kabut juga walaupun anak pinak sendiri kan, dia rasa macam satu macamnya, dia rasa kan. Jadi tuan-tuan, maka di situ kita faham itu konsep dia. Faham Ustaz? Okey, clear Ustaz? Okey, ni komen bagus ni. Saya nak tahu juga faham ke tak faham. Tak lagi saya duk cerita-cerita seorang-seorang apa tak faham kan. Payah juga. Siti Zubaidah, Zainab, Roza Rusdi. Faham? Okey, kau tak faham bagi tahu. Mana kita cerita betul-betul ni. Maknanya A to Z kita cerita. Supaya tak ada kekeliruan kita tak mau. Bagi clear sungguh. Kalau ada kok mana aku ada soalan ke apa ke, tanya bagi tahu. Kalau faham ke tak faham, okey. Clear. Sebab tak faham susah. Nak buat sendiri, al-maklum nak buat sendiri. Baik, lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak khutbah, tak perlu takbir raya lagi. Jangan duk lepas bagi salam lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak perlu dah. Sebab apa? Selesai dah takbir raya. Takbir raya tu dah berhenti dah tadi. Kau betul-betul nak takbir raya tadi. Sebelum solat tu takbir banyak-banyak. Lepas kita makan sikit, kita nak solat raya kan. Kita ada space kat ruang tamu di rumah kita tu. Duduk, anak beranak tengok. Kita nak sembahyang pukul 8.30 katakan. Pukul 9 katakan. Okey, takbir dulu. Takbir lama-lama dulu. Banyak-banyak takbir dulu. Tak ingat pula dah takbir hak ujung-ujung tu. Hafal lah sikit. Tengok buku pun tak apa. Biasanya hak mula dia ingat lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lepas tu, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu kan tak ingat. Tak ingat tak apa. Kalau ingat baca. Tengok kertas pun boleh. Sebab kita nak baca tu bukan dalam sembahyang. Luar. Tengok buku. Elok apa semua. Tak ada masalah. Kan? Baik. Apa ni? Zainab kata apa? Azian kata, faham Ustaz sambil ambil nota. Okey, bagus. Ambil nota bagus. Orang perempuan memang suka ambil nota. Yang tak suka ambil nota ni orang lelaki lah. Orang lelaki semua disimpan dalam ni. Hadis dia. Lepas tu tanya balik esok lupa habis semua. Itu pesen. Itu kita duk tengok. Memang macam tu dah. Orang lelaki perempuan beza kat situ. Perempuan dia suka curi nota. Tu pun kadang tak baca balik. Dia tak baca balik. Dia ambil nota, disimpan bulan mari sengap. Orang lelaki lagi teruk. Tak salin langsung. Seolah macam hebat sangat memori dia. Lepas tu kelang kabut. Bila nak buat tak tahu. Jadi tak apalah. Ambil lah mana yang boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Jangan tinggal takbir tak apa, jangan tinggal Fatihah. Zainab kata kan. Rogaya tak sabar nak tunggu solat sunat ni raya kat rumah. Okey. Tak sabar nak tunggu ni, nak tengok suami dia jadi imam tu kan. Share nota Azian. Siapa Azian? Kawan dia ni. Alhamdulillah faham Ustaz. Terima kasih Rustina. Okey. Baik, saya cerita tadi lepas kita bagi salam, jangan duk takbir raya lagi dah. Sebab apa? Nak khutbah. Siapa nak khutbah ni? Bapak khutbah? Bapak lah siapa nak khutbah. Kan? Bagilah bapak khutbah. Waktu tu nak bagi nasihat pada anak-anak. Baik, khutbah ni tuan-tuan, dia berdirilah, elok berdiri. Taklah satu kursi. Sebab selagi nak duduk, antara dua khutbah nak duduk. Letak satu kursi. Situ. Semua solat tak kursi. Untuk duduk, habuan duduk ataupun nak duduk atas lantai pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey lah. Mana pun tak apa. Tongkat, saya sebut tadi, tongkat tak perlu. Jangan pergi menyapu pula jadi tongkat. Nampak tak tengok kan? Tak perlu. Kalau ada tak ada masalah. Okey je. Kan? Sebab tongkat tu sebenarnya diambil daripada Nabi SAW. Nabi pernah berkhutbah. Pertama sekali, sebelum ada mimbar, Nabi bersandar, Nabi pegang satu pokok kurma, pohon tamar. Tuan-tuan. Lalu bila mana Nabi khutbah dalam keadaan begitu, sahabat tengok, sahabat bertanya Nabi, sahabat nak buat mimbar untuk Nabi. Lalu dibuatlah mimbar untuk Nabi 3 anak tangga. 3 anak tangga. Tuan-tuan perasan tak satu hadis Nabi? Ada 2 hadis. Satu hadis palsu, satu hadis yang betul. Tapi hak duk war kat orang hadis palsu.
Doa hadis apa? Hadis Nabi mengaminkan doa Jibril. Hari itu sebelum masuk Ramadan itu. Hari itu memang benda tu begitu berleluasa. Hadis tu yang berlega yang tular itu tak betul. Yang dia kata Nabi mengaminkan doa Jibril siapa-siapa masuk Ramadan kalau tak minta maaf kat kawan tu kawan ni maka Ramadan tak diterima oleh Allah. Itu palsu, tak kena mana langsung. Yang betulnya tuan-tuan ada juga hadis yang betulnya. Apa dia? Nabi mengaminkan doa Jibril. Waktu bila? Waktu Nabi naik atas mimbar. Nabi pijak 3 anak tangga. 1 anak tangga Nabi sebut amin. 1 anak tangga Nabi sebut amin. 1 anak tangga Nabi sebut amin. Lepas tu baru Nabi khutbah. Bila selesai khutbah, sahabat Nabi tanya. Nabi beritahu tadi Jibril doa. Aku mengaminkan doa Jibril. Yang pertama, Jibril kata amat rugi, amat malang orang yang apabila disebut namamu ya Muhammad, mereka tidak berselawat kepadamu. Nabi kata amin. Maknanya orang bakhil, orang malang tuan-tuan. Bila sebut nama Nabi, dia tak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak selawat pada Nabi sekurang-kurangnya ataupun sallallahu alaihi wasallam contohnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekurang-kurangnya kena selawat tu. Yang kedua, amat malang orang yang amat rugi orang yang berkesempatan hidup dengan ibu bapanya tetapi tak boleh masuk syurga, maknanya dia tak berbakti pada mak ayah dia. Maka Nabi kata amin. Rugi sangat-sangat tuan-tuan. Sebab tu ni sambut raya ni kalau kita tak bersama dengan keluarga, pagi-pagi mula-mula telefon mak dulu, buat video call dulu pada mak, pada ayah. Kalau mereka dah tak ada, angkat tangan doa banyak-banyak untuk mereka tuan-tuan. Itu dulu. Sebab kita nak balik kampung tak boleh kan. PKPB ni. Tak boleh nak merentas negeri, tak boleh. Kecuali lah orang kampung. Dia tak nak kampung sebelah tak apa lah. Rumah sebelah je. Tak apa lah ni. Orang yang duduk jauh ni tak boleh balik kampung, tak apa. Dia ni. Sebab apa? Berbakti pada ibu bapa. Yang ketiganya, amat malang, amat rugi kata Nabi. Orang yang berkesempatan berada dalam bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Itu doa Jibril, Nabi kata amin. Ni hadis ni benar. Yang tak benar yang tersebut tadi tu. Baik tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ketika mana dibina mimbar kepada Nabi naik atas mimbar. Masa Nabi khutbah terdengar suara. Seperti anak unta yang kehilangan ibunya. Suara menangis. Orang cari kat mana ni? Rupanya pokok tamar itu menangis. Nabi turun daripada mimbar. Nabi pegang, Nabi peluk pokok tamar itu. Sebab apa? Selama ini Nabi pegang dia. Selama ini Nabi pegang dia, tiba-tiba Nabi tak pegang dia, dia sedih. Tuan-tuan, pokok pun rasa kesedihan bila berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apatah lagi kita. Jadi maknanya tuan-tuan, itu ada mimbar. Kita di rumah khutbah di rumah tak ada mimbar kan? Tak perlu mimbar pun. Takkan nak buat mimbar khusus. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi kita khutbah, Nabi pernah pegang sesuatu. Bersandar tadi kan. Nabi pernah pegang pedang besar kan. Tapi kita ada. Tak ada, tak apa. Tak pegang apa pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan duk sibuk kerana tongkat sampai tak ada khutbah. Okey. Jadi kita khutbah. Khutbah ni kita nak tahu rukun khutbah. Yang penting tahu rukun. Rukun khutbah ni sama je. Khutbah Jumaat ke khutbah raya ke sama je rukun dia. Rukun dia apa? 5 rukun dia. Ingat ni je. Kena dengan 5 rukun ni, sah khutbah. Kalau tak kena, maka khutbah dia jadi cakap kosong. Jadi dia tak jadi khutbah itu sendiri yang mengikut syarak. Apa 5 rukun dia? Yang pertama, kita menyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat kat Nabi. Yang ketiga, berwasiat supaya bertakwa pada Allah. Yang keempat, baca 1 ayat Quran. Yang kelima, doa kepada orang Islam. So 5 ni. 5 ni pula kita nak bahagi macam mana? Khutbah ada 2. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kita tahu kan? Ada separated kan khutbah pertama, duduk sekejap sama khutbah kedua. Baik. 3 rukun yang pertama kita letak pada 2 khutbah. Apa dia rukun 3 yang pertama? Alhamdulillah, selawat kat Nabi dan juga berwasiat supaya takwa pada Allah. 3 ni pada khutbah pertama ada, khutbah kedua pun ada. Okey. Lagi 2. Baca Quran. Baca Quran, kita baca pada khutbah pertama. Cukup. Ambillah ayat apa pun. Wallahu ahad pun cukup dah. Okey, 1 ayat Quran. Yang kedua doa. Doa kita letak pada khutbah yang kedua. Jadi itu. Itu rukun dia. Baik, tuan-tuan. Macam mana contoh? Saya bagi yang rukun je. Yang rukun je. Okey. Katakan kita khutbah, kita naik. Alhamdulillah. Dah selesai satu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum anak-anak semua contohnya. Kalau menantu tadi pak mentua, mak mentua semua.
Okey. Alhamdulillah. Okey, satu dah rukun khutbah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat. Dah rukun kedua dah. Wa ala alihi wa man walah. Okey, sama. Ittaqullah. Marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah. 3 dah rukun khutbah. Dah selesai. Ittaqullah. Sama-samalah kita bertakwa pada Allah pada hari raya yang mulia ini. Satu lagi, baca ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, kami beri pada kau yang Muhammad Al-Kautsar. Satu ayat Quran. Kita nak hurai-hurailah Al-Kautsar tu apa, bacalah sikit kan. Kan, mudah-mudahan kita nak beranak semua dapat telaga Al-Kautsar insya-Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Habis khutbah pertama. Dekat tu je. Tak sampai 1.5 minit tuan. Tak sampai 1.5 minit dah clear khutbah pertama. Baca yang tu je. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullah, jumlah kita bertakwa pada Allah. Firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah, berhenti saat antara dua khutbah. Okey. Naik khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua. Buat macam tadi balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ittaqullah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Habis dah khutbah kita. Amboi, express sungguh. 1.5 minit, 2 minit habis clear khutbah. Itu sekurang-kurang khutbah. Kalau kita khutbah macam tu pun tuan-tuan, sah dah, clear dah. Maknanya dah kena dah dengan rukun-rukun yang kita sebut tadi. Susah kat mana? Susah tak? Tak susah pun. Yang susah ni minda kita, dia anggap susah kan. Jadi itu saja. Cumanya kalau kita nak lebih sempurna khutbah raya ni, nak lebih sempurna, kita mula dengan takbir dulu. Khutbah pertama takbir 9 kali. Khutbah kedua takbir 7 kali. Macam mana? Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 9 kali kita takbir. Barulah Alhamdulillah. Kena sebut Alhamdulillah tu. Itu rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah, sama-samalah kita bertakwa pada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Maka janganlah kita syirik kepada Allah dalam apa juga bentuk. Sama-samalah kita membesarkan Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Jadi ayah nak pada anak-anak semua, kita lepas ni kita pergi belajar, cari ilmu tentang tauhid. Itu yang pertama. Biar kita duduk di mana saja kita merasai Allah melihat kita. Contohnya dia tekan pada anak-anak. Ayah pun rasa macam tu. Ayah lah dia buat sebelum ni, ayah banyak buat salah juga. Jadi dia nak hurai ke, dia nak orang kata beletiak je lah, tak ada masalah. Bukan beletiak, beleti. Buatlah boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, nak nasihat anak seorang-seorang, no, anak ayah yang sulung. Sebut satu-satu. Ayah nak macam ni, anak ayah yang ni. Dalam khutbah tu baru menyentuh, tuan-tuan, menyentuh betul. Kan? Lepas tu, sebab rukun khutbah dah clear. Yang penting rukun khutbah dah clear dah tadi. Apa tadi? Alhamdulillah dah, selawat dah, dan ittaqullah dah. Dan baca ayat Quran sudah. Lepas tu nak hurai-hurai dah sampai habis, dia hurai dah selesai. Kemudian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Duduk sat. Duduk sekadar apa? Sekadar kita subhanallah, atau sekadar baca surah Al-As. Dia punya panjang tu sekadar baca surah Al-As. Tu sekadar panjang, duduk rehat. Tarik nafas. Letih lah kan. Orang kata duduk lecture kan. Kemudian kita bangun. Khutbah kedua. Kita start dengan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sunat. Lepas tu balik pada rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah. Alhamdulillah dah. Selawat dah. Ittaqullah. Sekali lagi ayah pesan pada anak-anak semua, jom kita takwa pada Allah, kita pastikan kita buat benda yang Allah suruh aja.
Dan Allah, ya Allah larang kita jangan buat. Jadi maknanya untuk berpesan kepada Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Bacalah doa apa pun. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesailah khutbah kita. Itu saja. Simple je tuan-tuan. Kau nak mudah lagi, print sajalah khutbah daripada Jakim ke, daripada Jabatan Agama ke, baca yang tu je. Tapi kalau kita boleh nasihat daripada hati kita untuk anak-anak kita secara direct, benda tu lagi dapat merasai, menjiwai. Jadi itulah khutbah kita. Selesailah solat raya dan khutbah raya bersalam-salaman dengan anak beranak, berpeluk-pelukan, tidak ada masalah lah anak beranak kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok saya ada soalan anak ni. Dia kata Marun Wan kata bagi menantu khutbah. Bagi menantu khutbah. Amirul kata apa? Ayah-ayah semua harap cool nak bagi khutbah nanti. Cool, semua cool insya-Allah. Merpati sejoli. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Salmina, solat sendiri apa kena khutbah juga Ustaz? Solat sendiri tak perlu khutbah. Khutbah ni kita nak sampai ke orang. Kalau kita solat sendiri takkan nak khutbah pada diri sendiri. Tu saya sebut tadi bahawa kalau diri sendiri nak tengok cermin. Ittaqullah, tunjuk kat muka kita sendiri kan. So solat sendiri tak perlu khutbah. Yang khutbah ni dalam solat jemaah saja yang ada ramai. Solat seorang-seorang, solat 2 rakaat raya selesai habis itu je lah. Tak ada lah khutbah. So tak kena. Solat sendirian tak ada khutbah. Azian Tajuddin, Ustaz kabur kalau seorang-seorang solat tak perlu khutbah. Dia jawab dah. Tolong jawab. Okey. Profesor Madia Dr. Arba'in sujud. Salam terima kasih bagi Ustaz penjelasan secara contoh sangat membantu. Okey, terima kasih. Jangan lupa dia buat kat rumah kan. Rogaya, kalau solat seorang diri tak perlu khutbah. Ustaz bagi tahu tadi. Okey, kalau saya tak silap, memang tak silap dah tu, betul. Salmina, terima kasih. Okey. Tadi sahabat kita dia tak tengok daripada awal, dia tengok separuh dah. Jadi dia tak perasan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak faham tanya je. Tak faham tanya tuan. Yang penting kita dapat laksanakan ibadat kita dengan cara terbaik insya-Allah. Kemudian settle yang tu. Kita sambut. Cumanya adat-adat yang ada dalam masyarakat kita. Adat-adat apa dia? Ziarah kubur raya. Dia sebenarnya tak ada sunnah pun ziarah kubur raya. Nak ziarah ni ziarah pilih hari apa pun. Tidak ada satu ketetapan pun. Lepas main raya dia akan pergi ziarah. Kali ni tak ada. Tak apa. Dia bukan sunnah Nabi yang khusus. Bukan sunnah Nabi yang khusus nak kena pergi ziarah pada hari raya. Tidak tuan-tuan. Dia menangis-nangis kat kubur tu siapa suruh? Sebenarnya kita ziarah kubur ni lebih kepada untuk diri kita. Kita nak memperingati diri kita. Litudzakirukumul maut wal akhirah, untuk kamu ingat mati, untuk ingat akhirat. Itu tujuan kita ziarah kubur. Bukan untuk hari sedih. Hari-hari raya ni untuk kita bergembira. Doa banyak-banyak. Walaupun kita tak ziarah tak apalah. Kita doa untuk mereka. Doa sampai insya-Allah walaupun di mana kita berada sampai. Jangan risau. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dah jadi satu rutin. Lepas main raya mesti pergi. Lepas main raya mesti pergi. Tahun ni tak boleh pergi. Saya nak bagi tahu bahawa tak pergi pun tak apa. Tak mesti pergi selepas sembahyang raya. Nanti bila PKPB habis esok ni, tak kira waktu bila pun pergilah. Nak pergi ziarah kubur ni memang kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah larang kamu untuk ziarah kubur sebab waktu tu banyak benda-benda khurafat. Tapi Nabi kata fazuruha, sekarang ziarahlah. Maknanya dah boleh ziarah tuan-tuan. Tak kira waktu bila pun nak ziarah, ziarahlah siang, malam, pagi, petang ziarah dah. Tak tertentu mesti ziarah pada hari raya, tak ada. Macam dulu pernah tular tuan-tuan, pernah diviralkan. Dia kata siapa ziarah lepas asar, petang Khamis lepas asar, kalau ziarah kubur mak dia, contoh mak dia tunggu kat kubur tu. Dia jadi macam dia ziarah orang hidup. Berdasarkan hadis dia kata dalam Bukhari, tak betul, itu palsu. Tak ada pun dalam Sahih Bukhari macam tu. Sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan. Benda-benda yang diviralkan, yang ditularkan itu kita kena hati-hati. Banyak sangat. Macam itulah kita katakan. Orang viralkan, orang tularkan apa? 15 Ramadan hari Jumaat berlaku suara daripada langit. Suara keras kena duduk dalam rumah, jangan keluar lagi, datang dukhan apa semua. Kita dah beritahu kuliah kita hari tu tentang tanda-tanda kiamat. Kita beritahu dah tak akan berlaku. Tunggulah waktunya. Nampak tak tuan-tuan? Dah berlaku. Dah berlalu pun. Mana suara dari langit? Mana dukhan? Sebab apa? Sebab yang tular itu satu benda yang tak betul, yang palsu. Walaupun kita kata dia kata hadis. Dia kata hadis, sebenarnya bukan hadis pun. Dia ikut sedap mulut dia aja. Itu masalahnya.
Sebab itu kita kena pastikan betul-betul. Jangan terima apa saja yang datang pada kita, yang ditularkan, yang diviralkan tanpa kita cek semula. Guna kaedah surah Al-Hujurat yang Allah sebut apa? Fatabayyanu. Kena selidik dulu, kena cek dulu. Barulah kita nak dapat perkara yang sebenar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian apa adat biasa, saya nak sebut adat yang saya ingat lah. Mungkin kalau tuan-tuan ada boleh kongsi, saya boleh beritahu apa-apa adat. Saya ingat lagi antaranya kalau adat hari raya kita ni suka salam sepupu sepapak ni. Tahun ni salam agak kita nak kena pakai sanitizer tu kan. Tapi kalau orang dekat-dekat dengan kita ni, rumah kita, jiran kita sebelah, kita tahu tak ada masalah apa, boleh je pun. Itu terpulang nak salam tak salam. Tapi kebiasaan yang berlaku, salam sepupu sepapak ni tak boleh tuan-tuan. Dia suruh hukum tak boleh. Bukan nanti PKPB. Kalau tak PKPB pun, hari biasa pun tak boleh salam sepupu sepapak sebab mereka bukan mahram. Boleh kahwin, sepupu boleh kahwin. Ini dah jadi trend dalam masyarakat. Kalau musim raya, dia tak peduli lah. Kadang bukan sekat sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu. Siap salam, cium pipi, peluk apa semua. Cuma tahun ni selamat sikit sebab ada mana tak nak salam macam tu, tak boleh. Tapi paling tidak kita tahu hukum. Tak boleh kot mana pun. Kalau apa keselamatan, kata keselamatan kan, dari hukum syarak tak boleh salam sepupu sepapak. Tak boleh sebab mereka bukan mahram. Kalau anak saudara kita, anak saudara betul boleh. Anak saudara betul, bukan anak saudara isteri. Tak boleh juga. Tak boleh. Abang ipar, tak boleh. Kakak ipar, tak boleh. Tak boleh salam. Walaupun baik macam mana pun, tak boleh. Kan? Yang kita sebut ni yang belain jantina lah. Laki-laki tak apa. Sama-sama laki sama perempuan tak apa. Ni belain jantina. Anak angkat tak boleh. Tak boleh anak angkat. Walau anak angkat. Kecuali kalau dia anak susuan. Tu cerita lain lah. Tu boleh lah. Tapi betul-betul semata-mata anak angkat. Tak boleh. Kalau dia dah besar dah, kecil lagi tak apalah. Kalau belum balik tu lain cerita. Ni kita cerita ni yang besar ni. Tak boleh. Kan? Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kemudian, apa lagi adat kita? Makan banyak sebelum solat. Saya sebut tadi makan sikit je. Sebelum solat makan sikit je. Nak makan banyak, lepas solat tu makanlah banyak balik. Kemudian, antara perkara yang kita tak jaga kadang, tapi telah dulu bab ziarah-menziarah ni adalah banyak adat-adat ziarah-menziarah ni, tapi sekarang nampaknya tahun ni ziarah-menziarah agak kurang lah sebab masing-masing banyak duduk di rumah, ziarah video call je. Jadi kita tak sentuh sangatlah perkara ini. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tengok saya ada lagi tuan-tuan soalan-soalan yang terkemukakan. Rogayah kata terima kasih. Okey, Hamdan. Tanpa khutbah sempurnakah solat sunat Aidil Fitri itu? Sempurna. Sempurna. Tetapi apapun sunat khutbah itu dia tak dapat lah. Kalau boleh kita nak lebih sempurna, lebih cantik. Lepas solat khutbah. Itu. Jadi tahun ni satu pengalaman baru pada semua tuan-tuan. Khutbah di rumah. Lepas ni insya-Allah. Lepas musim PKPB ni, bila pergi masjid tahun depan sembahyang raya, tak ada masalah. Kalau tu imam demam ke, tu imam tak mari, tak apa, boleh panggil siapa-siapa, sila terus jadi khatib, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah ada pengalaman. Dia dah start sekali insya-Allah. Kan? Dia boleh. Okey. Zainab Abdul Rahman, terima kasih, sangat berguna, simple ya. Kita cerita simple sudahlah. Yang penting bertepatan dengan hukum syarak. Yang penting betul. Muhammad Rahizat, perlukah doa di antara dua khutbah? Doa ni nak doa tak apa, tak doa pun tak apa. Doa masing-masing lah. Kita doa masing-masing, ya Allah. Doa masing-masing. Antara dua khutbah tu sebab ada pandangan ulama menyatakan antara mustajab doa kan. Antara tempat mustajab doa. So kita doa lah. Tapi doa masing-masing. Tak perlulah lagi nak suruh siapa pula doa amin ramai-ramai pula. Tak. Lagi susah kita nak buat nanti. Jadi masing-masing berdoa. Ingat. Supaya kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Meron Wan, soalan maaf lari tajuk. Nak lari di mana ni? Ustaz, kalau kita baca doa lepas azan, adakah kita mendoakan kepada Nabi untuk dapat syurga yang tertinggi? Kita sebut pada Nabi itu sebenarnya adalah untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW. Itu. Sebenarnya. Kita tu sebut nama Nabi itu dah dapat pahala dah. Sebenarnya. Kita selawat pada Nabi tuan-tuan. Bukan Nabi dapat manfaat. Kita dapat manfaat. Kita dapat manfaat. Apa nama Nabi SAW sebut?
Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi'asyara. Kata Nabi, siapa yang selawat padaku sekali, Allah akan selawat padanya 10 kali. Tu dia. Maknanya kita selawat kat Nabi tu untuk apa sebenarnya? Nabi ni memang ahli syurga ni untuk kita ni. Tujuannya untuk kita. Untuk kita dapat pahala, untuk dapat anugerah. Bahkan Nabi kata, siapa selawat sekali dekat Nabi, Allah akan selawat padanya 10 kali. Selawat Allah Ta'ala makna apa? Allah memberi rahmat yang berlipat ganda pada kita. Tentu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, Azian Tajuddin, betul Ustaz hikmah PKP. Anak-anak pun dah boleh imamkan tarawih sejak PKP ni. Alhamdulillah. Kita tengok dari sudut yang positif ya. Dari sudut positif ya. Jadi anak-anak pun dah boleh, hubungan keluarga pun semakin kuat. Alhamdulillah. Kan? Baca Quran pun sama-sama. Lama ni tak baca Quran sama-sama pun. Tadarus pun sama-sama. Faham Quran, saya sebut tadi. Faham Quran pun sama-sama. Saya sebut kempen satu rumah satu tafsir. Saya sebut sekali lagi. Kempen satu rumah satu tafsir. Kalau tak ada tafsir, tak tahu nak tafsir apa, tak tahu nak guna tafsir apa, ada satu tafsir bahasa Melayu. Ni orang Melayu buat. Profesor Hamka, Buya Hamka, orang yang terkenal. Saya pun banyak juga merujuk tafsir Hamka ni. Jadi ada sekarang ni cetakan baru. Alhamdulillah, 30 juzuk, satu juzuk, satu buku. Satu juzuk, satu buku. Satu juzuk, satu buku. Satu juzuk, satu buku. Dia jual RM600, 30 juzuk. Hanya promosi ni 10 takhir Ramadan ni saja, sebelum 23 Mei. Jadi saya nasihatkanlah kalau siapa-siapa yang belum ada nak rujuk tafsir dalam bahasa Melayu, nak faham Quran tu tuan-tuan, supaya kita lepas ni kita bukan takat baca Quran je, kita nak faham Quran juga. Siapa nak dapat tafsir itu boleh contact saya, boleh WhatsApp saya. Saya bagi dah nombor tadi 019, ulang sekali, 019 324 1364. 019 324 1364. Kalau tak dapat, ambil nombor ni 019 324 134. Dapat tak? Baru dapat betul. Baik tuan-tuan. Jadi boleh hubungi saya, WhatsApp saya. Saya akan bagi maklumat-maklumat yang berkaitan, sementara ada waktu-waktu yang boleh kita dapatkan ni, ataupun waktu promosi ni lah. Bukan saya tuan-tuan, ada penerbit kutan depa kontak saya, tanya kok siapa-siapa yang nak. Saya kata bagus juga kita berkongsi kebaikan. Berkongsi benda yang melibatkan Al-Quran. Saya suka benda tu. Benda yang melibatkan Al-Quran untuk kita faham Al-Quran. Jadi, dan selepas kita sambut Aidilfitri tuan-tuan, jangan terhenti dekat tu saja. Apa selepas raya? Puasa 6 jangan kita lupa tuan-tuan. Itu menunjukkan kesinambungan ibadah kita, istiqamahnya kita puasa 6. Ada hak ni banyak orang duk tanya, Ustaz nak puasa qadha lu ke sunat lu? Baik, banyak pandangan. Saya sebut kesimpulannya ada 3 pandangan. Kesimpulan saya buatlah. Yang pertamanya adalah kita puasa qadha dulu. Boleh. Barulah puasa 6. Yang kedua kita puasa 6 dulu, sesunat lu. Barulah puasa qadha. Yang ketiga, kita niat puasa qadha, dan puasa qadha kita bulan Syawal, kita dapat sekali puasa 6. Niat sekali cukup. Niat qadha aja. Niat qadha kita dapat. 3 pandangan saya simpulkan. Yang penting itu menunjukkan satu kesinambungan kita pada bulan, daripada bulan Ramadan sampailah bulan Syawal, dan seterusnya insya-Allah kita dapat committed, kita dapat konsisten. Baik. Hamdan Ismail, Ustaz, laungan takbir di malam raya, pagi raya, adakah perkara apa? Adakah perkara aja? Perkara sunat lah, memang sunat. Kita sebut tadi. Mungkin Cik Hamdan ni lambat masuk ni. Kata Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang Allah bagi kepada kamu. Bila masuk saja, terbenam saja matahari malam raya itu, malam 1 Syawal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar wali. Jadi kita membanyakkan takbir. Banyak mana pun tak apa. Banyak mana, seorang ramai, duduk tepi rumah, dalam rumah. Kat tu je lah kita boleh pergi kan. Nak pergi mana lagi kan. Duduk dalam kereta, luar kereta. Takbir banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah.
Saya rasa sekadar itulah kot tuan-tuan. Kalau sebut banyak sangat pun tak nak ingat pula. Kita bincang sunnah dan adat. Kita sambut raya. Mudah-mudahan kita sambut dalam suasana yang masih lagi dikira ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, saya cukuplah sekadar itu. Ada soalan lagi ada? Tak ada dah. Lepas tak ada soalan, kita berhenti sekadar itu. Tazkirah lama-lama tak boleh ke? Orang lena je kan? Jadi sekadar itulah perbincangan kita tuan-tuan. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang pada pagi ini diberkati dan dirahmati Allah. Dan yang paling penting sekali kita boleh amalkan. Kita boleh praktiskan. Dan saya cuba bincang tuan-tuan sejelas yang saya boleh terang. Sesimpel mungkin setakat yang saya boleh. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, tuan-tuan boleh WhatsApp saya lah. Senombor saya bagi tadi. Kan? Kalau tak faham lagi lah. Tapi insya-Allah faham kot. Kan? Ustaz boleh huraikan tentang lawangan takbir raya, pagi raya dan hari seterusnya. Saya dah sebut tadi. Dah habis dah pun. Nanti tengok balik video ni nanti dekat apa FB UPM ada balik, cuba cek balik. Saya sebutlah daripada awal tadi. Sampai waktu bila kita nak takbir dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur selamat menyambut raya Ma'azabatin Ustaz. Taqabbalallah minna wa minkum. Laksanakanlah, praktis tu saya ajar tadi tu. Okey, taqabbalallah minna wa minkum. Muhammad Raizat, terima kasih. Barakallahu fiik. Abi Saleh, terima kasih. Sama-sama. Dan saya ucapkan kepada semualah, kepada semua yang mengikuti FB Live kita pada pagi. Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fiikum. Kullu aam wa antum bi khair. InsyaAllah mudah-mudahan dapat melaksanakan 10 terakhir kita masih ada. Jangan teringat raya sampai lupa ni untuk kita all out 10 terakhir Ramadan ni. Kan? Kita all out 10 terakhir Ramadan ni, barulah kita benar-benar dapat menyambut raya dengan terbaik. Ni semua ucap terima kasih ni apa semua. Terima kasih balik. Saya tak baca satu-satu ni. Aja, Nurul Syamsina, Rosita, apa semua, Salmin, Hamdan. Oh, Hamdan minta ulang nombor. Okey, ulang nombor saya. Sekali lagi saya sebut. Siapa nak dapatkan tafsir, siapa dapat tafsir dalam bahasa Melayu 30 juzuk dengan harga promosi bulan Ramadan sahaja ni, sementara berlaki ni, 019 nombor saya 019 324 136. Bahasa Melayu. Bahasa orang putih dia 019 324 1364. Bahasa Arabnya 019 324 1364. Sekadar itu. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap, saya pun maaf. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا مرحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.